Kalau orang kata, tahu tak, dekat Lahad Datu tu orang perang. Memanglah sebab aku yang perang tu. Tak boleh tipu lah. Mana boleh tipu lah. Kalau ilmu yakin tadi boleh tipu lagi. Ainul yakin pun boleh tipu juga walaupun susah. Hakul yakin tak boleh tipu. Macam kita mengenal Allah lah. Kita mengenal Allah dengan orang cerita. Jadi kalau kita berjumpa berdepan, kita mungkin kacau juga. Allah ke bukan? Kita jumpa berdepan. Yang satu lagi dia dah bersaksi sendiri, dia dah melihat sendiri, bukan dengan mata hati. Ada bersaksi sendiri. Yang peringkat bawah lagi tu, yang paling tinggi hakul yakin. Jadi ke peringkat bakhar. Peringkat fana, peringkat bakhar. Orang tak boleh tipu dah. Dia tahu dah keadaan Allah tu macam mana. Kadar yang Allah izinkan tahu. Cerita pasal isu di Lahad Datu ni. Masjid Komando 69 tu saya belajar. Saya belajar masjid tu. Jadi Komando 69, mereka ni berbeza dengan komando yang lain-lain. Sebab Komando 69 ni dia dengan agama ni dia dekat. Tak tahu kenapa. Mereka ni jenis rajin sembahyang, rajin belajar kitab. Selalu kalau kita dengar, kalau kata askar, ranger, polis, biasanya tak adalah jadi orang-orang soleh, biasalah. Yang jahat pun ada, yang biasa pun ada. Tapi kalau Komando 69, dia kata-kata tu orang-orang soleh. Dia jenis yang rajin mengaji. Saya sembanglah dengan ustaz yang jaga masjid tu. Kita macam mana Komando 69 ni boleh jadi macam ni? Dia kata mereka ni sebab dihenyok teruk sangat. Jadi cara mereka nak lepaskan tension, nak relax tu, duduk masjid. Bagus tak ada, dia pergi merampok. Dia kena lanyak semua-semua kan. Jadi tak ada masalah apa, dia duduk masjid. Dengar tu guru mengaji semua kan. Menyebabkan mereka ni jadi lain daripada komando lain. Baru ni bila mengajar di sana, dapat satu buku Imam Al-Ghazali. Ustaz yang jaga masjid tu dia hadiah. Buku tu Tahaffut Al-Falasifah. Maksud dia kekacauan fahaman ahli-ahli falsafah. Imam Ghazali kan dia lawan ahli falsafah, dapat buku tu. Punyalah susah nak cari buku tu bertahun-tahun. Dia bagi percuma. Kita apa lagi pucuk dia cerita, ulang mendatang, orang mengantuk disorongkan bantal. Walaupun sekadar fotostat dia ada, tapi puas hati dah dapat. Kata Imam Ghazali, maka tak boleh tidak mempelajari ilmu yakin, yakni bahagian permulaannya. Jadi tak mau kita kena belajar pasal yakin ni. Sebab dia banyak bersangkut dengan hal ehwal agama. Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Naim, kata Nabi Muhammad, pelajarilah al-yakin. Belajarlah keyakinan, belajarlah yakin. Apakah maksud dia? Maksud dia kita ni kenalah duduk bersama orang-orang yang ada al-yakin, dan dengarlah dari mereka ilmu yakin. Maksud dia kena mengaji lah. Belajar al-yakin tu maksud dia kena belajarlah dengan ulama-ulama. Biasakanlah mengikut mereka supaya kuatlah keyakinan kamu sebagaimana kuatnya keyakinan mereka. Bila sampai ke peringkat tinggi nanti, contohnya lah, masa kita nak mati tu dia datang macam-macam rupa. Ada syaitan, ada iblis, ada general dia, ada macam-macam. Semua hebat-hebat kan? Seluruh langit dan bumi contohnya. Ada banyak. Masing-masing mengaku Allah. Yang mana satu Allah. Kalau orang dah sampai hakul yakin ataupun ainul yakin pun dia tahu lah. Satu saat dia tahu Allah ke bukan. Yang ni Allah ke bukan, yang ni Allah ke bukan. Tapi kita mungkin kita akan ragu-ragu juga. Kita kena fikir dulu kan. Ni Allah ke bukan, dia mengaku Allah. Kita akulah Allah. Kita sembahlah aku. Kita tak tahu kita ya. Ya habis kita. Tapi kalau sampai peringkat ainul yakin, hakul yakin, dia tak boleh tipu. Sebab tahu kita boleh kelas. Dia memang tahu lah. Macam kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Sedang dia berjalan tu, tiba-tiba nampak macam berawan je di langit, bercahaya cantik. Benda tu kata, akulah Tuhan. Mulai hari ini dihalalkan kepada kamu apa yang diharamkan selama ini. Sebab Syekh Abdul Qadir Jilani ni dah naik pangkat. Dia jadi raja para wali. Jadi dia ni kononnya Tuhan nak bagi kelepasan. Apa yang selama hari ni tak boleh buat, dia boleh buat sebab dah naik pangkat. Tak boleh minum arak, dia boleh. Tak boleh berzina, dia boleh. Tak boleh mencuri, dia boleh.
Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani ni dia sampai peringkat aqul yakin. Dia tahu kali pertama tengok tu dia tahu dah bukan Tuhan. Tak boleh nak tipu dia. Kali pertama tengok tahu dah bukan Tuhan. Ustaz Ismail Kamus, dia cerita ada orang bermimpi jumpa Nabi Muhammad. Jadi dia tanya, yang dia jumpa tu Nabi Muhammad ke bukan? Sebab benda tu mengaku dia Nabi Muhammad. Ustaz Ismail Kamus tanya lah macam mana rupa dia. Dia kata rupa dia macam orang asli. Siap bawa sumpit kan, pakai cawat, orang macam orang asli. Dia mengaku dia Nabi Muhammad. Macam tu terang-terang lah bukan, tak payah tanya dia. Tu maksud dia, yang bertanya tu dia ragu-ragu lah. Mungkin dia baru belajar kan. Kalau kita jelas-jelas lah bukan. Takkanlah Nabi Muhammad berperwatakan orang asli. Sedikit dengan yakin adalah lebih baik daripada banyak amal. Amalan banyak pun kalau yakin kurang, dia lebih baik lagi. Yakin tinggi, amalan sikit. Nabi bersabda, tak kala dikatakan kepadanya tentang orang yang baik yakinnya banyak dosanya, dan orang yang rajin beribadah sedikit yakinnya, di mana beliau lalu bersabda, tak adalah anak Adam melainkan mempunyai dosa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi kata Imam Ghazali ni, mana-mana manusia ni tak terlepaslah daripada melakukan dosa. Kalau Nabi-Nabi taklah, kita lah. Tetapi orang yang tabiatnya berakal dan sifatnya yakin, maka dosanya tidak mendatangkan kemelaratan baginya. Orang yang soleh, orang yang yakin ni, walaupun dia berdosa, tapi dosa tu tak melarat bagi dia. Macam mana tu? Dia tu ada terbuat dosa, tapi dosa tu tak ada apa-apa kesan pada dia. Cara dia mudah dia, iaitu dia bertaubat. Dia terbuat dosa, dia bertaubat. Habis dah dosa tu tadi. Jadi dosa macam mana pun main kat dia, habis. Tu yang dikatakan tak melarat dosa tu bagi dia. Tapi orang-orang yang dia buat dosa tapi dia tak insaf dan tak bertaubat, dosa tu nanti akan melarat bagi dia di hari akhirat. Orang-orang soleh tadi tak melarat lah. Dia terbuat dosa, dia minta ampun, selesai, kosong dulu. Allah ni dia punya nama dia Maha Pengampun. Kita pun faham. Bila sebut Maha Pengampun ni, maksud dia nombor satu lah bagi kemaafan. Contohlah, kalau kita ada mencuri sawit orang, kita curi 2-3 bulan dah curi, kita pergi jumpa tuan. Pakcik, saya dah curi sawit pakcik 3 bulan lah, saya nak minta maaf. Tak apa pakcik, maafkan. Wih, pengampunnya orang ni, pemaafnya orang ni. Allah lebih daripada tu lagi, sebab dia Maha Pengampun. Ya, orang tu sekadar pemaaf saja. Ataupun kita langgar orang, dia jatuh motor, kita lari. Tahun lepas tu orang kita berjumpa. Saya sebenarnya nak minta maaf lah ni, sebenarnya hari raya ni. Sebenarnya tahun lepas tu yang langgar-langgar itu sebab saya lah. Kita ingat kalau dia nak marah, minta ganti rugi apa, tak apa, saya maaf. Ui, pemaafnya orang ni. Padahal duduk hospital tu, dengan patah kaki semua kan, pemaafnya. Itu manusia. Allah lebih pada tu lagi, Maha Pengampun. Kita buat dosa apa-apa, minta ampun, garanti ampun. Tapi kita jangan salah guna. Orang-orang yang inilah ajaran salah ni. Dia kata Allah Maha Pengampun, buatlah apa pun. Lepas tu kita minta ampun, selesai. Jadi dia bebas nak buat benda-benda jahat, dia bebas. Ini kenapa minum arak, malam-malam minum arak? Kenapa? Allah kan Maha Pengampun. Minum dulu, saat dia kita minta ampun, garanti dia ampun. Sebab dia Maha Pengampun. Memang